Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para penonton, hadirin hadirat, semoga Allah Ta'ala merahmati dan berkati kita. Kita menyambung perbincangan tafsir kita dalam ayat surah An-Nisa. Kita patah balik pergi ke surah An-Nisa, iaitulah ayat ke-59. Tapi kita akan ambil beberapa ayat yang, sebab ayat 59 ni ada beberapa kaitan ya. Beberapa ayat ni mungkin ayat yang famous. Kita akan baca daripada ayat 58, 59 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Jadi ayat yang kita baca ini ayat 58 dan 59 daripada surah An-Nisa. Itulah ayat yang ke-21 dalam ayat model yang ke-21 ataupun bab yang ke-21 dalam sukatan modul kita ini, surat 24. Tentu sekali ayat yang dimasukkan dalam modul adalah ayat 59, ya ayyuhallazina amanu. Apa makna ayat ini? Dan ayat 58 ada kaitan dengannya, sebab kita baca sekali. Allah Ta'ala kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya kamu menyampaikan amanah kepada empunyanya. Dan apabila kamu memutuskan hukuman dalam kalangan manusia, dalam kasus-kasus yang menjadi perbincangan, pertelagahan, kamu menjadi hakim, hendaklah kamu berhukum dengan hukuman yang adil, yang saksama. Sesungguhnya Allah itu Sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik yang memberi peringatan akan kamu. Yang ini sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik yang memberi peringatan kepada kamu, ataupun yang kamu beri peringatan dengannya, yang memberi peringatan kepada kamu akannya, akan perkara ini. Sesungguhnya Allah itu adalah maha mendengar lagi maha melihat. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan mereka yang mempunyai kekuasaan, yang diserahkan kepada mereka urusan dalam kalangan kamu, yakni pemimpin. Jikalau kamu bertelagah dengan pemimpin kamu, maka kembalikanlah hukum keputusan yang kamu bertelagah itu kepada Allah, yakni kepada kitab Allah dan kepada Rasul ketika hayat baginda dan kepada sunnah baginda selepas itu. Jika benar kamu benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, demikian itulah adalah sebaik-baik dan seelok-elok penjelasan. Kata dalam Jalalain,
As-Suyuti kata innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ma'tumina 'alaihi minal huquq. Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya kamu menunaikan amanat, yakni apa yang diamanahkan ke atasnya daripada hak-hak. Ya. Jadi ayat ini memerintahkan supaya kita menunaikan amanat. Kata Abu Sa'ud, wa huwa khitabun ya'ummu hukmuhu al-mukallafina qatibah. كما أن الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بذمهم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية. Dia kata, dan khitab ini adalah umum, meliputi semua mukallaf seluruhnya. Ini khitab ini, arahan ini kepada kita semua, sesiapa jua yang ada amanah. Kullu man tu'mina ala syai'. Setiap orang yang diberi amanah kepadanya untuk dia jaga, maka diperintah kepadanya supaya mengembalikan semula, memulangkan semula barang ataupun amanah tersebut kepada empunyanya bila sampai masanya, bila diminta. Dan sebab nuzul ayat ini, نزلت لما أخذ علي مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي سادنها قسرا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح ومنعه وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فأمر صلى الله عليه وسلم برده إليه وقال هاك خالدة تالدة فعجب من ذلك فقرأ له علي الآية فأسلم وأعطاه عند موته لأخيه شيبة فبقي في ولده. والآية وإن وردت على سبب خاص فعمومها معتبر بقرينة الجمع. نعم. Sebab nuzul ayat ini kenapa? Nabi SAW pada hari pembukaan Mekah, Nabi minta supaya dibuka pintu Kaabah, Nabi nak masuk. Ya. Dan pintu Kaabah ini kuncinya dipegang oleh Uthman ibn Talhah al-Hajabi. Ya. Dan Ali radhiyallahu an telah mengambil secara paksa kunci tersebut kerana dia tak mau bagi pasal dia belum masuk Islam. Uthman bin Talhah ni masa Fathu Mekah tu, masa tu dia belum Islam lagi. Ya. Maka dia enggan beri. Dia kata kalau aku yakin dia Rasulullah, aku takkan teragak-agak. Tapi aku tak beriman dengan dia sebagai Rasulullah. Jadi aku tak mau bagi. Jadi Ali pun rampas daripada dia kunci tersebut. Ya. Jadi Nabi SAW masuk ke dalam Kaabah. Kemudian bila dah Nabi keluar, Nabi bagi balik kunci tersebut kepada Uthman ibn Talhah. Nabi kata, haka khalidatan talidah. Nabi kata, ambillah balik kunci ini selama-lamanya dipegang oleh kamu dan keturunan kamu. Selama-lama. Sampai hari ni. Tak kita akan cerita. Ya. Lalu Uthman bin Talhah terkejut. Tadi rampas, sekarang bagi balik elok-elok dan suruh simpan pula. Maka Ali radhiyallahu an bagi tahu, kata sesungguhnya telah turun berkenaan kamu ini satu ayat Al-Quran. Ali bacakan kepadanya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maka Uthman bin Talhah pun kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Dan ketika mana Uthman bin Talhah ni nak wafat, dia serahkan kunci tersebut kepada saudaranya Shaybah ibn Talhah. Dan sebab itulah sampai hari ni kunci Kaabah itu dipanggil Bani Shaybah. Bani Shaybah ni nisbah kepada adik ataupun saudara lelaki kepada Uthman ibn Talhah yang mewarisi kunci tersebut daripada abangnya Uthman. Dan kemudian keturunan Shaybah inilah anak keturunannya yang boleh pegang kunci tersebut sampailah kepada kita sampai hari ini. Kunci Kaabah masih lagi dipegang oleh Bani Shaybah ini, nisbah kepada saudara Talhah ibn Uthman ibn Talhah al-Hajabi, yang mana ini adalah amanah Nabi SAW, tidak pernah lekang, ya,
hak kunci Kaabah itu daripada mereka, daripada Uthman ibn Talhah ibn Abdiddar, ya. Dan itu adalah perkara yang telah Allah Ta'ala khususkan untuk mereka. Naam. Ini yang dibawa cerita ini daripada apa yang dinukilkan oleh dalam Al-Jalalain dan juga yang disebut oleh Abu Sa'ud. Tetapi ada riwayat lain, ya, kerana tarikh masuk Islamnya Uthman ibn Talhah ini, ada pendapat yang kata dia dah masuk Islam masa perjanjian Hudaybiyah, bukannya ketika Fathu Mekah, ya. Dan dia wafat pada tahun 42 Hijrah, ya. Dan dalam riwayat yang lain mengatakan tidak ada sebarang pengambilan secara paksa, tapi bila Nabi masuk ke Mekah, Nabi minta supaya Uthman ibn Talhah buka pintu Kaabah, dan dia buka. Kemudian Nabi bagi balik kunci itu kepada dia, dan Nabi kata, ambillah, inilah hak kamu selama-lamanya, tidak ada yang merampasnya daripada kamu melainkan orang yang zalim, ya. Jadi sampai sekarang lah, ini ada khilaf pada tarikh, adakah Uthman bin Talhah masa dia buka pintu Kaabah tu dia masih belum Islam, kemudian dia masuk selepas daripada itu, sejurus selepas itu, ataupun dia sudah pun Islam dan dia yang bukakan pintu Kaabah untuk Nabi SAW. Kemudian Nabi ikrarkan hak dia untuk memegang kunci Kaabah ila yaumil qiyamah. Naam. Ala kulli hal, yang sabit kok mana pun yang sahih, yang tidak dapat dinafikan lagi, ayat ini turun berkenaan dengan Uthman ibn Talhah dan hak beliau radhiyallahu anhu sebagai pemegang kunci Kaabah dan kepada keturunan beliau yang terpelihara sampailah kepada zaman kita hari ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan kata Suyuti, wa in waradat ala sababin khas fa umumuha mu'tabarun biqarinatil jam'i. Walaupun ayat ini datang secara khas, disebabkan khas, tapi umumnya diambil kira kerana ada qarinah jamak. Kerana Allah Ta'ala kata, innallaha ya'murukum, kum tu jamak, an tu'addul amanat, al-amanat tak kira apa jenis amanat pun, ila ahliha, kepada ahlinya, ya. يعني أن العبرة بعموم اللفظ للمخاطبين لا بخصوص السبب لنزول الآية، لأن الخطاب هنا بالضمير الجمع لكل مكلف، وهذا من أصول الأحكام الشرعية. يعني di antara usul ahkam syariah dalam ilmu usul al-fiqh ialah al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil kira daripada ayat Quran dan hadis-hadis ialah keumuman lafaznya, bukannya kekhususan sebab. Itu yang asal lah, itu yang asal. Jadi bila ayat tu datang dalam bentuk umum, sirahnya umum, walaupun dia ada sebab tertentu, tetapi sebab itu tidak diambil kira. Yang diambil kira sebagai hukum ialah keumuman lafaznya. Jadi sebab itu tadi Abu Su'ud kata apa? Ayat ni muta'alliqatun ta'ummu jami'al huquqil muta'alliqah, meliputi ta'ummu hukmuhu al-mukallafina qatibah, hukumnya meliputi seluruh mukallaf, seperti mana amanah juga meliputi semua hak-hak yang berkaitan dengan jagaan mereka, sama ada daripada hak Allah Ta'ala ataupun hak makhluk, sama ada dalam bentuk perbuatan, perkataan atau i'tiqad. Naam. Dan datang sebahagian qiraat dibaca amanat ini dengan al-amanah, dengan mufrad, tapi maksudnya adalah jins. Yang dikehendaki adalah al-jins, yakni keseluruhan bentuk amanah. Nah, jadi inilah tafsiran yang terkuat bagi ayat, bahawa ayat ini adalah umum bagi seluruh mukallafin, bagi seluruh penjaga amanah. Walaupun sebagian ulama tafsir kata
ayat ini adalah perintah kepada para pemimpin untuk melaksanakan amanah, yang tanggungjawab mereka sebagai pemimpin dengan melantik orang yang sepatutnya, yang layak untuk memegang jawatan. Itu kita kata tafsir bil misal. Itu sebahagian daripada bentuk amanah yang paling besar sekali, munasabah dengan apa yang akan datang daripada ayat 59, iaitulah ketaatan kepada pemimpin. Jadi ayat 58 Allah Ta'ala suruh dulu pemimpin supaya menunaikan amanah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Yani ya'murukum, wa idza hakamtum bainan nas, Allah Ta'ala perintahkan kamu jikalau kamu berhukum antara manusia, an tahkumu bil adli, supaya kamu berhukum dengan adil. Yani ay fil amanati wal ahkami wa ghairiha fayujza ala dhal fayajzi ala dhalika bil haqqi wa fi hadha targhibun wa tarhibun. Jadi demikian juga maksud di sini ialah disuruh kepada para pemimpin, para hakim yang menjadi qadhi, tak kira lah qadhi yang macam mana pun, even bapa dalam dengan anak-anaknya dalam nak memutuskan satu keputusan, suami antara isteri-isterinya, itu semua adalah wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, ya, hendaklah kamu melaksanakan dengan adil, dengan hak. Jadi dalam ayat ini terdapat unsur galakkan dan ancaman, targhibun wa tarhib. Ya. Pasal Allah Taala kata innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Ya. Ni'imma, kalimah ni'imma fihi idghamu mimin ni'imah fi ma an-nakira al-mawsufa ay ni'ma syai'an. Asalnya ni'ma ma, ni'ma ma. Ni'ma ma ya'idzukum bih. Innallaha ni'ma ma ya'idzukum bih. Tapi diidghamkan jadi innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Ya. Ta'diyatul amanati wal hukmu bainan bil adli. Ya'izukum bihi yani bi ta'diyatil amanah wal hukmu bil adli. Yani Allah Taala memberikan kita satu amaran, satu peringatan supaya kita ingat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebaik-baik yang boleh memberikan kita peringatan, ya, menjadikan maksudnya Allah Ta'ala itu adalah peringatan buat kita supaya kita melaksanakan amanah dan menjalankan hukum dengan adil. Ya. Kerana apa? Bila kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bertakwa. Ya, kita akan bertakwa. Naam. Dan makna kalimah ya'izu ialah yansahu muhadziran minal khilaf. Memberi nasihat sambil memberi amaran. Nasihat yang terkandung padanya amaran supaya jangan menyelisihi perintah tersebut. Itu makna ya'izu. Ya. Kenapa Allah Ta'ala kata innallaha kana sami'an basira? Sesungguhnya Allah itu sentiasa dalam keadaan maha mendengar li aqwalikum lima yuqal, bagi perkataan kamu, basiran bima yuf'al, dengan apa yang kamu buat. Allah Ta'ala sentiasa melihat. Maka inilah menyebabkan kita, kalau kita ingat Allah dan kita tahu Allah itu sentiasa mendengar apa yang kita cakap, melihat apa yang kita buat, maka Allah akan menjadi sebaik-baik peringatan buat diri kita supaya kita menunaikan amanah dan berlaku adil dalam hukum. Dan apa makna adil? Adil ni ialah al-insafu was-sawiyah. Yani memberikan setiap yang berhak akan haknya.
Inilah adil. Ya. Dan ukuran adil itu ialah hukum Allah Subhanahu wa taala, panduan Allah taala. Kerana Allah lah yang maha adil. Dan kita tidak akan jumpa hukum yang adil melainkan pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau satu orang dia nak menjalankan hukum yang adil, hendaklah dia berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berhukum dengan syariat selain syariat Allah, maka dia adalah zalim. Kenapa zalim? Kerana manusia bukan yang berhak, tidak layak dan tidak ada hak untuk meletakkan syariat. Ya. Dan yang kedua, manusia itu sifatnya zalim. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu memang zalim, jahil. Jadi apa yang datang daripada manusia bersifat kezaliman dan kejahilan. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu maha adil, maha bijaksana, maha mengetahui. So apa jua keputusan yang dia buat, apa saja hukum yang dia tetapkan, pastilah bersifat dengan adil, bijaksana, ya, menepati segala segi. Jadi sebab itulah kita diwajibkan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat 59 ni Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa uli maknanya ashab. Uli maknanya ialah ashab, yakni pemilik, pemegang. Al-amri ay al-wulah, yang dimaksudkan di sini ialah para pemimpin, para pemerintah, minkum, daripada kalangan kamu, yakni daripada orang Islam. Idza amarukum bi ta'atillahi wa rasulih, yakni apabila mereka menyuruh kamu dengan perkara yang ianya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul, yakni bukan maksiat. Yakni anna ta'ata masyrutatun bima yuwafiqu syar'a, yakni taat yang dikehendaki di sini ialah taat yang tidak menyelisihi, taat yang berseragam dengan syariat. Bukan bermakna kita hanya wajib taat kepada pemerintah jikalau jikalau suruhan pemerintah itu adalah suruhan yang sudah pun disuruh syarak. Tidak. Bukan sekadar itu. Masalahnya puasa. Adakah kita hanya wajib taat pemerintah kerana disuruh puasa, suruh salat, suruh zakat? Tak. Bukan sekadar itu. Apa jua suruhannya yang tidak mengandungi padanya maksiat, dan selama mana dia pemerintah yang dikenali memerintah dan mengurus atur pentadbirannya mengikut lunas-lunas syarak, maka kita wajib patuh kepada undang-undang tersebut mengikut keadaan undang-undang tu lah. Kalau undang tu adalah satu kemestian, maka dia satu kemestian. Kalau satu galakan, maka ia galakan. Okay. Contoh peraturan jalan raya, ya, ketetapan tertentu yang dibuat oleh pemerintah dalam situasi-situasi tertentu, ya, yang memerlukan campur tangan pemerintah dalam buat keputusan. Ini semua kenalah macam kita sekarang SOP untuk membendung penyakit COVID. Selama mana peraturan itu tidak mengandungi maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan ulama' menyatakan pemerintah ni ada dua. Pemerintah yang memang berhukum dengan hukum syarak. Yang ini perintahnya selagi tidak jelas kepada kita ia berlawanan dengan syarak, maka kita taat. Pemerintah yang kedua, pemerintah yang pemerintahannya tidak berlandaskan sistem syariah. Yang ini kita kena taat jikalau tidak zahir pada pemerintahannya atau suruhannya itu, pada perintahnya itu, pada arahannya itu, sesuatu yang kita tahu bahawa ia tidak menyelisihi syarak. Kita dah pastikan ia tidak menyelisihi syarak, maka
kita boleh taat. Kerana kita takut kalau pemerintah yang jenis yang kedua ini, kalau kita terus taat, suruhannya mungkin suruhan yang maksiat. Ya. Di antara hadis yang datang berkenaan perkara ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim ialah فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة في سرية للقاء العدو، ولما أغضب الجنود حذافة أمرهم بإيقاد نار وإلقاء أنفسهم فيها، فكان بينهم خلاف في الطاعة والعصيان حتى خمدت النار، ثم رجعوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف. Naam. Nabi SAW mengutus Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu an mengetuai satu pasukan untuk pergi menyerang musuh, ya. Lalu apabila Abdullah bin Hudzafah ini telah rasa sakit hati dengan tindakan tingkah laku tentera-tenteranya, maka dia nyalakan unggun api yang besar, kemudian dia suruh mereka masuk dalam unggun api tersebut. Dia nak uji ketaatan mereka. Lalu berlakulah khilaf dalam kalangan para sahabat yang pergi bersama Abdullah bin Hudzafah itu, nak masuk ke tak masuk, kena taat ke tak kena taat, sampailah kali api itu padam. Lalu bila mereka balik ke Madinah, mereka tanya, beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku. Nabi kata, "Lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah." Kalau mereka masuk dalam api itu, mereka randuk, mereka takkan keluar sampai hari kiamat, matilah, terbakar. Kan? Lepas tu Nabi kata apa? At-ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, yang dikenali, yang diiktiraf oleh syarak. Ya, yang tidak menyelisih syarak. Ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan makna ati'u ialah istajibu lil amri wan nahi bil imtithali wat tanfidh, yakni hendaklah kamu menyahut arahan dengan melaksanakan dan menunaikannya. Dan al-wula wa ulil amri minkum, yang dimaksud dengan sini ialah al-wula, yakni para pemimpin. وهو من يتولى أمرا بالحفظ والرعاية والتوجيه كالخليفة والقاضي والعالم بالشرع والمسؤول عن عمل أو إدارة. Iaitulah siapa jua yang mengetuai kah, yatawalla, yang mengurus, atur urusan, ya, sama ada dia itu adalah khalifah atau qadhi, hakim, atau ulama yang alim dengan syarak. Mereka juga adalah ulil amri. Ya, mereka juga adalah ulil amri. Dan yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga urusan-urusan pekerjaan atau pejabat, ini semua adalah termasuk dalam makna ini. Wa minkum, dan makna minkum, wa ulil amri minkum, yakni minal muslimin la min ghairihim, kerana ini adalah syarat. Pemimpin orang Islam mestilah daripada kalangan orang Islam. Di antara syarat pemimpin mestilah Islam. Kerana tujuan kita melantik pemimpin pemerintah adalah untuk pemerintah tadi melaksana dan menjaga syariat Islam dalam konteks maqasid syar'iyah. Kalau yang menjaga itu ialah orang kafir, bagaimana dia nak menjaga Islam? Dia sendiri tak boleh nak amalkan Islam. Na'udzubillahi min zalik. Kata Abu Sa'ud rahimahullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ba'dama amara al-wulata bi tariqil umum aw bi tariqil khusus bi ada'il amanati wal adli fil hukumat, amara sa'iran nasi bi ta'atihim lakin la mutlaqan bal fi dhimni ta'ati Allah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam haythu qil ati'u Allah wa ati'u ar-rasul al-amri minkum wa hum umara'ul haqq wa wulatul adli
kal khulafa'ir rasyidin wa man yaqtadi bihim minal muhtadin. Wa qila hum ulama'u syara'. Naam. Yang sahihnya kedua-dua. Yang sahihnya ayat ini kata Abu Sa'id tadi dia kata apa? Setelah mana Allah Ta'ala perintahkan supaya pemimpin menunaikan amanah macam kita kata tadi ayat 58. Allah Ta'ala suruh pemimpin menunaikan amanah dan berlaku adil dalam hukuman. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada rakyat supaya taat dengan syarat. Taat itu adalah dalam kerangka mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dalam sebahagian ulama tafsir mengatakan wa ulil amri minkum ini ialah ulama. Hakikatnya kedua-duanya betul. Ulama dan umara. Kedua-duanya adalah pemimpin umat Islam. Ulama adalah pemimpin dalam menerangkan hukum syarak. Ya, dalam menerangkan hukum syarak. Dan pemimpin adalah mereka yang bertanggungjawab melaksanakan hukum syarak. Ya. Jadi sebab itulah ayat ini kata para ulama terkandung di dalamnya 3 usul dalil Islam. Apa dia? Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Tengok Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah. Ati'ullah maknanya taat kepada Allah macam mana? Kena rujuk Al-Quran. Kerana dia adalah kalamullah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Macam mana nak taat kepada Rasul? Kena taat kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan yang memiliki urusan dalam kalangan kamu, yang mana mereka inilah yang faham akan makna kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ni ilmu mereka berwarisan daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Ulama ahli sunnah wal jamaah bila mereka ijma' atas satu perkara, maka wajiblah kita taat dan dengar. Dan Allah Ta'ala menyebut fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jikalau kamu berbeza pandangan, kembalilah hukum itu kepada Allah. Kembalikan hukum kepada Allah dan Rasul. Maknanya kalau kamu tidak berbeza pandangan, maka itulah hukumnya. Maka makna ijma' terpakai sebagai hukum. Ya, terpakai sebagai dalil hukum yang tersendiri. Sebab itulah kita tak boleh ya bermudah-mudahan, para penonton tidak boleh bermudah-mudahan menyelisihi pandangan para ulama. Konon-kononnya kita ni belajar dalil. Ya. Konon-kononnya kita ni tak mau taklid mazhab. Ini salah. Ya, ini adalah salah. Kerana Allah Ta'ala jadikan para ulama sebagai ulil amri minkum, yang kita disuruh taat kepada mereka. Ya. Dan ulama ini ialah golongan mujtahidin, al-a'immatul mujtahidun. Imam-imam yang merupakan ahli ijtihad. Ya. Yang mereka lah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam autoriti untuk menerangkan kepada kita hukum Allah untuk istinbat. Allah Ta'ala sebut dalam surah ayat 83 dalam surah An-Nisa, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah Ta'ala cela orang yang segera menyebarkan berita tanpa merujuk lebih dahulu kepada pemimpin. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Dan bila datang kepada mereka satu perkhabaran, sama ada perkhabaran itu membawa khabar takut ataupun aman ataupun sejahtera, adha'u bih, mereka segera menyebar-nyebarkannya. Sedangkan sepatutnya Allah kata apa? Walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah mereka serahkan dahulu urusan tersebut kepada Rasul dan kepada yang mempunyai urusan dalam kalangan mereka, tentulah ada yang akan tahu bagaimana cara untuk mengistinbat, untuk memberikan tafsiran dan natijah yang sahih terhadap berita tersebut.
Inilah celaan ya kepada orang yang cepat sangat nak menyebarkan, nak menularkan sesuatu perkara. Ya, kita jangan ingat bila kita rakam satu benda, kemudian kita post di media sosial, itu menceritakan hakikat. Tidak. Ya. Hakikat tidak cukup untuk kita faham dan kita garap hanya melalui sekerat video yang dipotong. Ya. Sedangkan orang tu bercakap 2 jam, 3 jam, kita potong seminit, 2 minit, lepas tu kita sebarkan, lalu dia akan timbul persepsi-persepsi yang buruk. Ya, tengok macam golongan Aswaja. Kan? Mereka suka buat macam itu. Kan? Potong sikit. Dan potong tu pun, kalau dia potong di tempat yang betul dengan penerangan yang betul, okey. Tapi dia potong tu supaya nampak apa yang kita cakap tu salah. Sedangkan apa yang kita cakap tu betul kalau dia dengar daripada awalnya sampai akhirnya. Dan ini juga sikap yang tidak bagus oleh penuntut ilmu. Ya, dia suka nak ambil hak sekerat-sekerat. Dia tak suka dengar yang lama-lama. Ya. Kalau video itu memang dibuat sekerat-sekerat pendek, tak ada masalah. Kerana tentu orang yang bercakap itu sudah garapkan ideanya untuk sesuai dengan tempoh tersebut. Ya. Tu pun dia masih tidak cukup sebab apa? Video yang pendek itu hanya akan memberikan kita tapak dan kata kunci. Bukan memberikan kita hakikat ilmu pengetahuan. Kita buat kelas setiap pagi sejam lebih, sejam setengah, sejam suku. Ya. Tiba-tiba nak dengar tentang hujung-hujung, tentang sekerat-sekerat, lalu silap faham. Padahal jawapan dia ada dalam video tu sendiri, tapi dia dengar tak habis. Ya, kalau dia sabar sekejap, dia dengar sampai habis, mungkin dia akan dapat jawapan, dia akan lebih faham. Ya. Jadi ini adalah sikap yang kita kena betulkan ya. Sikap yang kita kena betulkan. Ya. Sebarkan, ya, tularkan video-video, audio-audio, ya. Kemudian timbul persepsi yang salah, persepsi yang silap, ya. Lagipun bila kita sebarkan video, yang video itu direkod dalam suasana yang lain, especially bila program itu dalam program khusus. Ya, program khusus. Ya, bila kita sebarkan, mungkin apa yang kita cakap dalam majlis tersebut tidak sesuai untuk orang awam yang lain, yang tidak ada dalam tempat yang kita duduk itu, yang tidak faham. Ya. Sebab orang yang bercakap, berceramah, bila dia berceramah, dia meraihkan audiens yang di depan dia. Itu adalah audiens dia yang pertama. Sama ada mereka faham, mereka tak faham, dia melihat kepada riak wajah mereka, gerak-geri mereka. Ya. Itu adalah prioriti dia. Based on keadaan audiens yang di depan dia lah, dia akan shifting dia punya level penjelasan daripada tinggi ke sederhana kepada rendah, daripada rendah naik kepada sederhana, naik kepada tinggi dan seterusnya. Ya. Bergantung. Kemudian bila video itu disebarkan, mungkin yang dengar kelas itu macam-macam latar belakangnya. Jadi mungkin video itu sudah dielaboratekan dengan level yang sederhana, tapi yang datang dengar itu ialah orang bawahan misalnya. Ya. Yang dia belum ada lagi asas-asas tentang ilmu yang dia nak dengar itu. Maka boleh menyebabkan salah faham. Sebab itulah bila kita lihat video-video macam ni, kita kena lebih berhati-hati. Ya. Jangan gopoh, jangan segera membuat natijah, jangan segera istimbat hukum daripada sepotong, dua potong video atau audio yang kita tonton atau kita dengar. Ini kerana dia boleh membawa kepada kesilapan. Especially perkataan-perkataan ulama-ulama, fatwa-fatwa, ini juga perlu diperhatikan. Ya, diperhatikan dengan elok, dengan baik. Nah,
Dan kita jangan cepat sangat nak komen, nak condemn ya. Takut nanti makan diri. Ya. Hari ni ada tengok di Facebook, dia condemn satu ustaz yang cakap di TV, orang perempuan hati-hati kalau sujud atas telekung, tidak sah solat. Dia tu condemn. Kan? Dia kata ni apa ni, buat hukum sendiri, lepas tu ni sebuah pada alim ulama. Padahal ini hukum asas. Rukun-rukun solat. Kita belajar daripada kitab Safinatus Salah. Kitab Fardu Ain yang asas. Kitab Safinatun Najah pun dah bahas, tak payah cerita kitab Fathul Mu'in, tak payah kita cerita Fathul Qarib, tak payah kitab tinggi-tinggi. Kitab yang ulama susun untuk level budak tadika zaman kita. Benda tu dah diceritakan. Di antara syarat sah salat, bila kita sujud, kita tak boleh sujud di atas benda yang kita tanggung, yang bergerak dengan pergerakan kita. Kan? Pakaian kita, ya, masalahnya tak boleh sujud atas tu. Kerana ini adalah yang telah dirumuskan bukan oleh seorang dua ulama, oleh ratusan ribu ulama dalam mazhab Syafi'i. Berkurun-kurun lamanya. Daripada Imam Syafi'i, berterusan kepada anak-anak muridnya, kepada anak murid, kepada anak muridnya, dan seterusnya. Ya. Dan Imam Syafi'i pula dapat benda tu daripada ulama-ulama salaf. Subhanallah. Ya, kita buat pandai. Sepatutnya dia walaupun kita rasa hukum yang kita dengar tu macam tak logik, pasal kita tak pernah mengaji, bukan kerana tak logik tak masuk akal, tapi tak logik kerana kita tak tahu. Ya. Terus buat hukum. Ini bahaya. Ya. Masalah memalukan diri sendiri itu tak besar mana. Yang lebih besar ialah bila dia yang pergi condemn tu jadi perhatian orang pula. Dan orang pula pakat pergi dengar cakap dia. Lebih daripada orang hak mengaji agama. Ini masalah masyarakat kita hari ni. Kan? Mereka suka dengar orang cerita hukum hakam yang pelik-pelik. Yang mudah-mudah. Kan? Salah. Ya? Tidak ada istilah kita dalam nak ikut hukum. Kita ikut dalil. Bukan kita nak ambil mana yang senang, mana yang mudah. Ya? Kok pun awak ikut mazhab lain, tak setuju dengan pandangan mazhab Syafi'i tadi, tak apalah. Tapi janganlah condemn. Seolah-olah macam nukilan tersebut adalah tipu ataupun tak betul sama sekali. Seolah macam menyelisihi ijma'. Ini salah. Ya. Inilah kita masalah dengan golongan yang macam ini. Daripada dulu sampai lah. Ya. Menimbulkan banyak onar dan masalah dalam dunia agama dan juga dalam dunia hal ehwal keduniaan manusia. Waktu Ibn Taymiyah kata, yufsidud dunya nisfu tabib wa yufsidud din nisfu mutakallim. Kan? Doktor separuh masa merosakkan badan, yufsidul badan. Kan? Ahli kalam, orang yang belajar akidah, belajar agama, yang separuh masa merosakkan agama. Kita tengok hari ni golongan yang mendakwa diri mereka Asy'ariyah. Yang mereka ni tak menguasai pun ilmu kalam dengan baik. Ya, tak menguasai pun ilmu akidah Asy'ariyah dengan baik. Hanya boleh baca kitab Ummul Barahin terjemahan Melayu sikit-sikit. Ya, boleh baca kitab Durrus Tsamin sikit-sikit, dah diangkat sebagai tok guru. Sedangkan ilmu kalam ni luas. Perbincangannya, perbahasannya sangat detail, tentang mana tempat ittifaq, tentang mana tempat ikhtilaf. Ya.
Kitabnya besar-besar, berjilid-jilid, perlu dikaji dan dibaca dan dipelajari. Ha? Ini kan baru khatam sughra, baru tengah jalan dekat sughra, dah pandai nak pergi mengulas. Kan? Mukaddimat pun tak lepas. Ini masalah. Jadi bila muncul golongan yang macam ni, dia menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Dia menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Dengan penyampaian ilmu mereka yang tidak matang. Mereka sendiri tidak tahu, mereka hanya semangat, seronok nak menyampaikan apa yang mereka baru belajar, tapi mereka tak nampak lagi ke depan. Ya, ini masalah. Ya. Kena hati-hati. Ya. Bila kita nak bercakap apa pun, nak tulis apa pun di media sosial, especially sekarang kita ni dalam bulan Ramadan, tutup buanglah. Kan? Sedut tulis banyak-banyak lah. Kan? Apa nama? Tulis benda-benda yang kita yakin dan pasti. Kan? Kalau nak tulis pasal hukum ahkam agama, nukil daripada sumber yang sahih, sumber yang betul. Kita belajar, mengaji, sampai kita boleh baca kitab, lepas tu kita nak share apa, share lah. Ya, boleh buat pahala. Tapi jangan sampai kalau kita ni belum sampai tahapnya, kita pergi kongsi sana, kongsi sini, tulis yang ni, tulis yang tu, bagi pandangan kita sendiri, lepas tu menjerumuskan kita kepada lembah kesesatan. Nah, ini kecoh bila apa nama sekolah tak bagi budak-budak makan di kantin dan sebagainya. Budak darjah 1 tuan, takkanlah nak suruh makan di kantin lagi. Darjah 1 umur 7 tahun mengikut tahun Masihi. Ya. Budak darjah 1 di Malaysia umur dia 7 tahun kalender Masihi. Kemungkinan besar mengikut kalender Qamariyah, Hijriyah, dia sudah 8 tahun. Sedangkan Nabi SAW kata, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Ramai orang dia tak faham hadis ni sebab dia tak belajar fiqh. Dia ingat bila umur 7 tahun mumayyiz, suruh anak solat saja. Bukan makna solat sahaja, solat dan yang berkaitan dengannya lah. Kan? Takkan kau terus suruh dia semayang, kau tak suruh dia ambil wudu apa semua. Kan? Sebelum 7 tahun mungkinlah kita nak menjinakkan dia, tapi dah masuk 7 tahun cukup. Dan 7 tahun ni yang diambil kira dalam hukum hakam syariat ialah 7 tahun Qamariyah, bukannya 7 tahun agama Kristian. Ya? Takkan kita nak pakai hukum syarak dengan kalender Kristian era CE. Na'udzubillah min zalik. Ya? Jadi ini masalah juga ya. Orang kita yang termasuk di antara hukum yang wajib ke atas wali, penjaga kanak-kanak, mak bapak dia, cikgu-cikgu di sekolah dia, untuk suruh kanak-kanak yang telah mencecah usia 7 tahun, yang telah mumayyiz, selain daripada salat, ialah puasa. Ya. Puasa sama juga. Tutup aurat sama juga. Tapi dia berbentuk suruhan dan galakkan dengan pelbagai cara lah. Para sahabat Nabi dulu, anak-anak mereka bagi main. Bila anak mereka lapar nak makan, mereka bagi main. Supaya lupa lapar sampai buka puasa. Itu puasa apa tuan-tuan dan puan? Puasa sunat hari Ashura.
Mereka punya pulun bagi anak mereka belajar puasa sunat Asyura. Kita puasa Ramadan pun, alah cikgu tak bagi kantin buka kelas, dah macam-macam keluar dekat Facebook. Yang lebih lawak tu dah melucu dan menggeli dan merimahkan. Yang bercakap tu pun golong geng-geng sunnah gononnya. Tu masalah geng-geng sunnah ni, dia tak mengaji. Dia tahu Facebook, Twitter. Masalah sungguh. Kan? Lepas tu kau ambil isu, cari isu. Lepas tu pelaga orang tu dengan orang ni. Ustaz tu debat dengan ustaz ni. Kan? Tak menyelesaikan masalah. Seronok dapat followers. Tapi masalah selesai tak? Tak selesai. Yang pertama, tambah lagi yang kedua, ketiga, keempat. Allahul musta'an. Dah rimah dengan puak-puak ni. Kan? Kita duk tekankan daripada dulu lagi, belajar. Sekarang pembelajaran semakin hari semakin mudah, semakin senang. Tapi anak tak tahu siapa yang mengaji. Kita pun tak tahu ni duk bercakap ni, entah seorang-seorang bercakap. Kan? Kalau dulu pakai Zoom lah ni, pakai streaming, pakai apa nama ni, StreamYard. Kan? Tayang pergi dekat YouTube. Kita pun tak tahu siapa tengok, siapa tak tengok. Main bercakap aja lah. Yang penting kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi kita nak juga lah orang dengar apa kita cakap. Nabi SAW Allah cerita dalam surah Al-Kahf, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Boleh jadi kamu rasa nak merosakkan diri kamu sendiri, wahai Muhammad, setelah mana mereka tidak mau mendengar Al-Quran kerana kesal. Nabi Muhammad rasa tertekan, rasa stres bila orang tak dengar Quran, bila orang tak mau ikut ajaran dia. Pasal dia nak selamatkan orang. Tak bolehlah kita pula seronok-seronok, tak apa, saya janji, saya cakap, lepas tu orang tak mau dengar, lantak pergi ke mereka. Tak boleh lagu tu. Kan? Tak boleh lagu tu. Jadi kita nak orang belajar ilmu, bukan orang yang mengejar isu. Orang yang mengejar isu tidak menguntungkan dakwah. Ya, tidak menguntungkan dakwah. Orang agama, ustaz-ustaz di Malaysia ni, especially kita kata ustaz yang membawa dakwah ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah ni, ya, followers masya-Allah boleh kita kata tidak kurang bandingnya dengan golongan yang lain. Ya. Tapi kita ketandusan. Dari dulu sampai sekarang kita tak ada murid. Ya. Kita tidak produce murid. Ya. Tak ada lagi orang yang belajar dengan satu, ada tapi tak ramai. Orang yang belajar dengan satu ustaz sampai dia sendiri jadi ustaz. Tak ada. Tak ramai. Kan? Sampai dia sendiri akhirnya boleh ganti tempat ustaz dia. Walaupun dia tak pergi belajar di Madinah ke di mana ke. Tapi ustaz itu berjaya produce murid. Macam sistem pondok dulu-dulu. Macam ulama-ulama salaf dulu. Kan? Ulama salaf dulu, ulama salaf zaman kemudian juga. Ya, sebelum adanya sistem-sistem universiti. Kita hanya tunggu. Ya. Ini adalah satu perkara juga masalah. Ya. Jadi ini perkara-perkara yang banyak menyukarkan. Jadi akhirnya bila kita hanya banyak orang yang menuntut isu, yang follow isu tapi bukan penuntut ilmu, lalu mereka ni lah yang nak jadi champion. Nak jadi champion. Mengulas segala isu, jadi keyboard warriors. Apa yang berlaku? Dia menjadi reputasi ustaz tu sendiri tercalar, tertuhmah.
Kerana followers yang hakikatnya adalah 2-3 minit dia buka Facebook kita, lepas tu dia pergi canang serata dunia. Kan? Kata dia ni ikut ustaz tu sekian-sekian. Adalah sekali dia mai kuliah kita tak mana-mana, kita pun tak kenal nama dia. Dia pun kata, ustaz boleh saya ambil gambar sikit. Kita pun tak apalah. Lepas tu dia pun canang satu dunia, orang ingat kata dia, oh dia ni anak murid kita lah ni. Kan apa hak dia cakap, semua dia pergi apa nama, cited balik kepada ustaz tersebut, index kepada ustaz tersebut. Takkah haru? Takkah haru biru jadi lagu tu? Kan? Allahul Musta'an. Ini perkara bukan syarat ustaz kena kenal kita. Mungkin dia tak kenal pasal orang yang datang mengaji, tapi kita tu sendiri betul-betulkah kita belajar? Itu amanah itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Antara amanah yang berat, yang besar ialah ilmu. Nah, ilmu ni kena bagi kepada ahlinya. Kadang-kadang orang kata, kalau masuk diploma Yayasan Ta'lim, subjek ustaz asli tu dia soalan susah-susah. Pasal kita nak pastikan yang keluar itu ialah yang ahlinya. Kalau dia jenis tak mau study, kan, tak mau belajar, just nak tadah telinga hari Sabtu dengan Ahad, kita ada banyak kelas free yang tak ada peperiksaan, tak ada kena buat kerja khusus, tak ada nak kena rujuk kitab, berlama. Tapi dia sukarela mai daftar diri masuk satu program khas yang dia tahu program ni levelnya tak sama macam program-program yang kita buat untuk umum. Sepatutnya dia kena bersedia lah. Jadi kenapa dia nak marah, nak mengadu, nak merintih pasal soalan susah? Tak. Kalau kita buat soalan yang terlalu longgar dan tak susah pun soalan itu kena tepat pada tempatnya sahaja. Kita tak nak nanti kita hasilkan orang yang bukan ahlinya, kemudian pergi guna cap logo kita, kata saya masuk program diploma sekian-sekian, dalam program tu saya talaqi dengan ustaz sekian, padahal tahsil ilmi dia tak seperti yang dia sebut. Lalu bila dia cakap benda-benda yang merapu, yang pelik-pelik, orang akan cited balik kepada citation itu, akan kena kat kita. Dah tak mahu benda terjadi. Na'udzubillah min zalik, kita minta lindung kepada Allah Ta'ala. Kan? Jadi ini bertepatan dengan ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Kan? Pasal kita tak mahu lagi orang yang bercakap benda-benda yang merapu, mengarut, makin berleluasa. Ini akan merosakkan nama agama, hukum Allah Ta'ala, bukan benda yang boleh dibuat main-main. Bagi ulasan-ulasan suka hati sahaja, ikut nafsu syahwat, tak ada buat rujukan, tak ada buat bacaan yang mendalam, tak ada rujuk kepada sumber-sumber yang sahih. Ini masalah. Kalau kita tak buat macam itu, kalau kita ambil langkah sambil lewa lagi dalam menyampaikan amanah ilmu ini, yakinlah akan lebih banyak lagi manusia-manusia jahil yang akan menjadi ahli fatwa, yang mereka itu sendiri sesat, menyesatkan. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nas'alullah al-afiyah. Jadi kita rasa sungguh terkilan dengan apa yang sering berlaku. Allahul Musta'an. Nah. Jadi kita kata tadi, di antaranya ayat ini, di antara ayat yang menjadi dalil kewajipan
kita berpegang dengan 3 sumber utama, iaitulah Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Maknanya ijma' para ulama, al-a'immatul mujtahidin. Wajib berpegang dengan ijma'. Tak boleh kita menyelesaikan ijma' dengan alasan saya jumpa hadis. Tak mungkin ulama' dulu dah ijma', tiba-tiba engkau pada abad ke-15, di hujung abad ke-15 Hijrah, engkau pula pergi jumpa hadis dan engkau yang faham. Ulama' daripada zaman Nabi SAW sampai abad ke-15 ini, engkau seorang yang tahu benda tu. Tak mungkin, itu mustahil. Itu mustahil. Ya. Jadi ijma' ulama' wajib kita ikut, kita kena pegang. Ya. Tak kira lah ijma' dalam akidah, dalam fiqh. Ya. Sebab itulah Syekhul Islam Ibn Taymiyah mentarifkan ahli sunnah sampai ahli sunnah, faman qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran, sunnah dan ijma', maka dialah ahli sunnah wal jamaah. Ulama' salaf semua dah ijma'. Allah Ta'ala fawqa arshihi bizatihi ba'inun min khalqih. Allah Ta'ala di atas arasnya, terpisah daripada makhluknya. Tiba-tiba mai orang yang abad ke-5 Hijrah dan selepas itu pergi carikan ijma' tersebut. Kata Allah Ta'ala tidak di atas aras. Bolehkah? Tak boleh, tuan-tuan. Menyelisihi ijma' diancam dengan azab. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang berada di pihak lain daripada pihak Rasul, setelah mana jelas kepadanya petunjuk hidayah, dan dia ikut selain daripada jalan orang yang beriman, ini ikut selain daripada ijma' orang Islam, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, diancam, dicucuh dengan api neraka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Kena hati-hati. Ya, kena hati-hati. Nah. Kemudian Allah Ta'ala kata, فَإِن تَنَازَعْتُمْ أي اختلفتم في شيء, kalau kamu bercanggah pendapat dalam apa perkara pun, farudduhu ila Allah ay kitabihi, maka kembalikanlah kepada Allah hukumnya, yakni kitabnya, war rasul muddata hayatihi wa ba'dahu ila sunnatih, dan kembalikan kepada Rasul, yakni ketika hidup baginda, dan kepada sunnah baginda setelah wafatnya. Ay ikshifu alaihi minhuma, yakni carilah hukum itu daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni min ahkamil kitabi was sunnah. Nah. Waqtalaftum tanaza'tum, yakni antum wa ulul amri, kamu dan pemimpin kamu berbeza pandangan. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW mengutuskan Khalid bin Walid atas satu syariah, dan bersama syariah itu Ammar ibn Yasir. Lalu satu orang musuh lari daripada mereka, musuh terlepas lari, kecuali satu orang dapat ditawan, tetapi telah diberi perlindungan oleh Ammar ibn Yasir kerana dia tahu orang tu Muslim. Lalu Khalid kata, adakah engkau bagi perlindungan kepada musuh sedangkan aku adalah pemimpin amir, tanpa engkau tanya pendapat aku? Lalu berlakulah pergaduhan. Lalu dia balik, dia bertanya Nabi SAW. Nabi akui tindakan Ammar ibn Yasir, tetapi Nabi pesan kepada dia, lepas ni jangan buat macam tu lagi, apa-apa bagi tahu ketua dulu, jangan ambil tindakan sendiri, bagi tahu ketua. Jadi di sini kata para ulama, وفيها تعميم الحكم بوجوب الطاعة والمشورة, keumuman hukum wajib kita taat kepada Allah dan Rasul dan juga ulil amri,
dan musyawarah, perbincangan bersama orang Islam. Wa amruhum syura bainahum. Ini mesti ada syura, perbincangan, bertukar pendapat. Ya. Dan Allah Ta'ala sifatkan perbuatan ini dengan dia kata in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jikalau benar kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ay ar-raddu ilaihima. Zalika ay mengembalikan hukum kepada Allah dan Rasul itu khairun lakum minat tanazu' wal qaul bil ra'yi. Lebih baik daripada kamu duk bertelagah dengan akal fikiran kamu sendiri tanpa rujuk kepada wahyu. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik tempat kembali, sebaik-baik akibat, sebaik-baik penyelesaian. Naam. Ayat tengok di sini Allah Ta'ala bagikan kepada kita petunjuk. Ya. Petunjuk bahawa kita wajib mengembalikan hukum kepada Allah dan Rasul. Dan tak boleh kita buat hukum berdasarkan kepala otak kita sendiri. Ulama, ahli ijtihad, mereka beristihad bukan dengan kepala otak mereka sendiri, tetapi mereka berpandukan kepada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah walaupun mereka mungkin datang dengan natijah yang berbeza-beza. Kita tengok ya, kita ada 4 mazhab yang muktabar. Yang masalahnya, walaupun natijah mereka kadang-kadang berbeza-beza, tetapi mereka bersepakat pada usul. Dan mereka boleh saling menghormati. Ya. Bersama mereka. Kenapa? Kerana mereka kembalikan pertelengkahan mereka kepada Allah dan Rasul. Dan tidak semestinya bila kita kembalikan pertelengkahan kita kepada kitab dan sunnah, kita akan mendapat ijma'. Tidak. Boleh jadi akan kekal khilaf. Kerana hukum tersebut memang sesuatu yang Allah Ta'ala tidak nyatakan dengan jelas kepada kita sebagai ujian kepada kita. Ya. Tetapi akan menghasilkan keharmonian, ia akan menghasilkan kesatuan hati. Walaupun berbeza, tapi hati bersatu. Kerana bersatu di atas akidah, bersatu di atas manhaj, bersatu di atas prinsip-prinsip yang sama. Setengah orang dia tak faham, dia ingat bila makna berlaku khilaf dalam kalangan ulama, kita rujuk kepada Quran dan Sunnah, dan kita dapat kesimpulan yang berbeza, maka inilah dia pandangan yang kita kena ikut. Dan kita kena buang habis pandangan-pandangan mazhab. Tak, bukan macam tu maksud dia. Ya. Maksudnya kalau khilaf itu sendiri dibina dalam kerangka, dibina di atas prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah, mengikut kerangka dan ruang yang dibenarkan ijtihad oleh Quran dan Sunnah, maka ia adalah keharmonian. Ia adalah kesatuan. Bukan perpecahan. Itu maksud yang kita kena faham. Naam. Baik, kita bercukupan sekadar itu dulu insya-Allah. Daripada hasil yang kita belajar pada pagi ini, mudah-mudahan diberi manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Tak tahu ada soalan ke tak ada soalan? Mungkin tak ada soalan nampaknya. Kita berhenti sekat dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.